Sebabnya kalau kata kita lihat di negara maju, seperti kita lihat di Singapura, bagaimana kerajaan tak perlu nak menguruskan hal masalah dadah ni, hanya NGO yang menguruskan. Tetapi ada pencapaian-pencapaian yang mereka perolehi. Kerana di Singapura kekuatan masyarakat first kali, walaupun mereka ni tak macam kita ada rumah teres 2 tingkat, setingkat kan. Walaupun mereka ni bukan duduk atas tanah, tetapi dari segi kemasyarakatan mereka itu amat kuat. Maka daripada situlah membentuknya masyarakat yang sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Walaupun mereka negara maju, walaupun mereka ni siang malam lah yang bekerja, kan, non-stop di Singapura tu, kan. Tetapi dari segi kemasyarakatan, warga tua, warga pelajar, warga belia, warga remaja, kerajaan mereka menjaga dan juga mereka memastikan bahawa ini golongan-golongan yang ini terbela dan tidak dipinggirkan. Kalau ada terlibat dengan dadah, tidak dipinggirkan, dibawa ke satu pihak NGO. Okey, ini dia, adalah rawatan dan pemulihan yang kita berikan. So macam tu. Pada pandangan tuan, adakah program terapeutik di pusat tahanan merupakan program yang berjaya? Wow, soalan hebat. Ini macam soalan guru kaunseling aja, kan? Okay. TC, Therapeutic Community, merupakan program yang berjaya. Jadi saya katakan kejayaan program, sekarang ini kita menggunakan program iPulih, dan juga kita juga menggunakan model Isra'. Kita lebihkan kepada keagamaan. Tetapi program TC ini kita tidaklah kata program ini tidak berjaya. Ada yang berjaya, ada yang klien kita yang kita berjaya dalam kepulihan. Berjaya dalam kepulihan itu maknanya dia lebih kepada memberikan kekuatan kepada dalam proses kepulihan. Ada bekas-bekas penagih, bekas-bekas klien EDK yang ada success story. Ada sudah ada mengusahakan bot menjadi nelayan, ada bengkel kereta dan juga sebagainya. Okey. Di sini program terapeutik, di sini program terapeutik pusat tahanan di mana? Pusat pemulihannya, kebanyakan pusat tahanan, pusat pemulihan memang ada program TC, dan juga ada program Isra', dan juga kita ada kalau kata di peringkat pemulihan di daerah ni, kita lebihkan pada iPulih. TC ini adalah dari, kita ambil memang 100% dari USA. Cuma kita olah, kita ubah sedikit, nak disesuaikan dengan masyarakat kita lah. Okay. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Saya ingat dah 10.30 dah, sebab kami pun ada urusan lain. Saya pun panjang-panjang pun ini ada air. Baguslah, terima kasih lah. Ada pun air, ingat pun tim saya ni kan. Okay. Sebab mula terjebak dengan dadah banyaklah, tu saya ceritakan tadi lah. Pengaruh rakan sebaya, pengaruh sangat ingin mencuba. Bila kita ambil laporan sosial temu bual pada penagih-penagih dadah ni, semuanya ikut kawan, semuanya salah kawan. Sebenarnya bukan salah kawan, tapi perasaan ingin mencuba dan berkeseronokan lah. Boleh share ke slide ni tuan? Nanti kita tengok macam mana lah. Alright. Masalah di rumah.
bila ada masalah di rumah ni, anak-anak akan mencari kawan-kawan yang lain. Ya, saya ada anak, saya juga risaukan anak saya bila keluar main dengan kawan-kawan. Waktu-waktu PKP dulu pukul 3.30 petang, mentang-mentang lah sekolah tak boleh nak pergi, semua online. Pukul 3.30 petang dah keluar, dah pergi padang. Apa saya buat? Saya bawa dia pergi pusing-pusing naik kereta. Waktu tu 10, tak boleh lebih 10 km. Nak bawa masuk ke Giant ke TF pun tak boleh kan, waktu PKP awal-awal. Saya bawa lah pusing-pusing anak saya. Daripada dia bermain dengan kawan-kawan, lebih baiklah. Boleh bermain dengan kawan, tetapi itu tidak sesuai waktunya. Saya bawa pusing-pusing keliling-keliling kawasan perumahan supaya meningkatkan faktor pelindung kepada anak saya itu. Okey. Alright. Okey, soalan Cik Zodi ini mungkin soalan yang terakhir lah. Okey, mungkin soalan terakhir. Daripada WhatsApp lah, tapi WhatsApp ni tak ada nombor, tak ada nama, hanya nombor saja. Okey, dia tanya, adakah inhalan juga merupakan salah satu bahan dadah? Ya. Inhalan ini bahan-bahan yang ada di rumah kita. Aerosol, petrol kan. Kita nak pergi kerja, nak pergi sekolah kan, ada dah umur 18-19 ni mestilah nak guna petrol kan. Tak ada petrol macam mana lah nak bergerak kan. Mungkin kalau yang ada kat sini yang pakai apa nama kereta elektrik, saya tak tahulah. Tetapi kereta elektrik pun perlu juga minyak kan, untuk juga petrol lah. Untuk apa ni, sebagai inilah, kalau kata elektrik tu apa, tenaga elektrik tu dah habis ni, boleh guna petrol. So ini bahan-bahan inhalant. Apa lagi? Banyak serbuk peluntur dan serbuk apa, basuh baju, peluntur dan lain-lain lah. Ia di istilah bahan terlarangnya kalau kita menggunakannya macam contohnya hidup petrol, tak boleh lah. Tetapi bahan itu bahan terkawal. Contohnya kita isi minyak petrol tu, tak boleh lah umur yang 16 tahun ke bawah, 15 ke 14, 13 ke. Yang umur 16 tahun tu mesti ada lesen memandu. Barulah dia boleh menggunakan petrol. Dan maknanya menggunakan petrol untuk apa? Untuk menggerakkan kenderaan. Contoh itu. Aerosol, menggunakan aerosol untuk sembur satu rumah full aerosol kan. Sebabnya nak beli macam perfume ke pewangi mesti berumur 18 ke atas, dia ada syarat-syarat dia. Okey. Dan dia bukannya bahan terlarang, tetapi bahan terlarang, kalau diistilahkan bahan terlarang ni, disalahgunakan. Disalahgunakan. Itu barulah kita boleh letakkan di bawah atas kesalahan penggunaan bahan-bahan inhalant. Macam gam lah. Gam pertukangan. Gam tu bau sedap. Bau minyak petrol pun sedap. Bau minyak V-Power lagi sedap. Ron 100 saya tak pasti bau macam mana. Tapi itu kalau kita salah guna, kita boleh disabitkan kesalahan. Okey. So saya rasa itu sajalah. Ada soalan lain? Tak ada, saya rasa itu soalan terakhir. Cikgu Alia kata pun soalan yang terakhir. Saya mengharapkan agar apa yang saya sampaikan ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi bekalan untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mengharapkan kepada para pelajar supaya silalah beri tumpuan kepada pengajian anda, kerana separuh langkah lagi, satu langkah lagi untuk anda menuju ke universiti,
melangkah ke IPT, dan ini adalah peluang dan ruang untuk anda. Hanya sekali sahaja ruang dan peluang anda ini, dan jangan sia-siakan, dan tidak sesekali terlibat dengan masalah dadah, substan dan juga pelanggaran sosial. Fikir-fikirkan, kerana diri kita ini, kita tahu yang mana yang baik dan mana yang sebaliknya. Itu tidak perlu diajar. Sebab itulah para guru tingkatan 6 ini 100% tak bagi. Kadang apa yang dalam kuliah itu pun tidak mengikut, tidak sangat, ataupun tidak mengikut pun susunan pada modul, tidak. Tetapi lebih kepada, itu sebabnya cara universiti bukannya cara pasang slide lecturer ni, no. Lecturer dia lecture, dia ambil satu tajuk, dia lecture. Yang lain selebihnya kita baca modul tu semua kita sendiri. Itu kaedah dia pengajian. Bukan makna kata kita go through begitu, bukan cara tingkatan 3, tingkatan 4, no. So gunakan masa dengan baik, dan kami di pihak ADK mendoakan anda semua berjaya dunia dan akhirat, akan datang mendapat bersambung pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan mendapat pekerjaan yang baik. Manalah tahu ada di dalam grup program ini bekerja di ADK pula. Kena ingat bahawa pekerjaan sosial ini kita semua. Pekerjaan sosial ini adalah kita semua adalah pekerja-pekerja sosial. So, tapi kita punya cara, pendekatan, kaedah itu, orang ni berbeza-beza. Saya berbeza sedikit, Cikgu Alia berbeza sedikit gitu. So, saya rasa itu saja. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang dari diri saya sendiri. Minta ampun, minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa atau menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Apapun niat saya adalah untuk kebaikan kita semua, supaya anda-anda, tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar sekalian, tidak terjumus dengan terutamanya masalah dadah. Kerana masalah dadah ni membinasakan dan akan merosakkan, dan juga dan boleh merosakkan diri kita, fungsi sosial kita. So ingat tu, lebih baik cegah. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hadirin sekalian, jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Zohdi bin Mansur kerana telah menyampaikan ceramah yang cukup hebat bersama kita pada hari ini. Saya juga berharap semua peserta mengambil input-input yang sangat bernilai daripada slot motivasi sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, saya juga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada penyertaan semua pihak, terutamanya dalam kalangan pelajar, barisan cikgu-cikgu dan pentadbir dalam program Say No to Dadah ini. InsyaAllah berkat usaha yang sederhana ini mudah menjadi manfaat yang baik kepada semua.